Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila a'immatil mujtahidin la siyama imamuna syafi'in wa khususan ila Habib Abdullah Al-Haddad wa ila Syekh Idris Al-Khayyat wa ila kulli masyayikhina wa kulli masyayikh wa ila jami'il muslimin wal muslimat syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung kembali pada muka surat 6 baris yang ketiga daripada bawah. Di dalam perbahasan ikhlas. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin. Ketahui olehmu, wahai mereka yang menuntut jalanan akhirat, bahawasanya sya'an tidak patut mendaping diri kepada Allah Ta'ala melainkan dengan barang yang mensyarak ia Allah akan dia akan barang. Jadi tak boleh kita nak mendamping diri kita ni kepada Allah Ta'ala, kecuali yang kita boleh dampingkan ialah dengan cara jalannya hak telah ditetapkan oleh syarak. Hak pelik-pelik ataupun hak tidak disyariatkan dalam agama kita, maka jangan kita buat. Itu cara untuk nak takarrub kita kepada Allah Ta'ala. Jadi maksud katanya di sini, kita nak mendalami, kita nak menjalani kepada jalan akhirat ataupun jalan tasawuf ni mesti bersyariat. Daripada sini kita faham bahawasanya kita nak menjalani pada bahagian ilmu tasawuf ni mesti terlebih dahulu kita mengetahuikan syariat. Jadi dengan syariat tersebutlah kita mentakarrub ke diri kita kepada Allah Ta'ala. Barulah ada nak rupa ikhlas, tawaduk dan sebagainya. Atas lidah Rasulnya, Rasul Allah, daripada segala sunnah. Dan tu tak sini, daripada segala sunnah.
Tu kalau kita jawi muka surat 6 ni. Kalau kita rumi tu tengoklah, baru saja kita masuk pada faslun fil ikhlas. Baru beberapa baris baru. Dalam 10 baris mungkin. Daripada segala sunnah, yakni as-sunnatul masyru'iyah. Baca dah muka surat 6. Mujur ada orang yak. Saya tak perasan. Muka surat 7. Muka surat 7 ni ada tanda sikit ni. Tak perasan hak tanda tu. Muka surat 7 baris kedua daripada bawah. Ni. Sebaik ada demo tanya, demo tegur sikit. Qala al-musannif, ketahui olehmu. Samalah orang hak nak ikut jalan akhirat ni, bahawa senyanyasaan ditasawurkan berhimpun, ditasawur maksudnya diterima pada akal. Ketahui olehmu bahawasanya ditasawurkan, diterimakan, berhimpun pada amal yang oleh beberapa niat yang banyak. Diterima, berhimpun dengan makna terhimpun pada amal, yakni pada amal yang satu, yang oleh beberapa niat yang banyak. Boleh kita nak buat satu amalan dengan beberapa niat. Contoh mudahnya berkahwin lah. Berkahwin ni benda yang mana tak dapat tidak lah, boleh dikatakan kita ni nak pada berkahwin. Jadi berkahwin tadi kita niat pada apa? Niat semata-mata keinginan nafsu kita saja ke? Ataupun niat kerana tuntutan syarak, ataupun nak mengejarkan daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak memejamkan mata pada benda maksiat, aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Berkahwin tu Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita berkahwin ni kerana dia memejamkan mata, menundukkan mata daripada maksiat, dan terselamat kemaluan kita daripada berlakunya zina. Kemudian kita niat pula nak meramaikan umat. Kerana meramaikan umat ni Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ada sabda, Nabi berbangga dengan ramainya umat dia. Jadi di sana tak kiralah pada kualiti tak kualiti. Kerana keumuman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan suka berbangga Nabi dengan ramainya umat. Maka di sana atas tiap-tiap kita ni ada hak kualiti dia tinggi, ada kualiti dia kurang. Ni seperti saya, kita ni jadi kualiti kita tak berapa. Nak dibanding dengan orang-orang yang lebih kualitinya dalam agama. Jadi maksud katanya yang penting meramaikan umat. Cuma di sana kena usahalah di atas kualiti itu supaya kualiti kita bertambah. Kualiti anak-anak kita tu bertambah dengan dikira oleh syarak iman yang kuat. Tapi maksudnya Nabi SAW sabdakan dengan ramainya kuantiti saat itu, Nabi berbangga dah pada hari akhirat. Apatah lagi kalau kualitinya hebat-hebat semuanya. Jadi kita niat ke satu amal. Jadi nikah ni amal. Bukan satu benda yang kita kata tidak ada apa-apa, amal. Jadi kalau kita niat 10 perkara, 10 lah ganjaran itu yang bagi ke kita. 10 ganjaran itu yang akan dilipat-lipat ganda ke itu, melihat kepada keikhlasan kita pula lah. Jadi boleh niyatun kasiratun fi amalil wahid, tak ada masalah. Dan ada bagi yang beramal, bagi tiap-tiap niat itu pahala yang sempurna. Tiap-tiap yang beramal, bagi tiap-tiap niat itu pahala yang sempurna. Jadi ada satu hadis di dalam kitab Arba'in Imam Nawawi pun ada. Jadi hadis ni hadis yang masyhur lah. Bila ada dalam Arba'in Nawawi tu, dikira ke boleh dikata hadis yang masyhur pada masyarakat kita. Kerana hadis Arba'in ini
tak pelik di kalangan masyarakat kita bila kata arba'in enggak faham hadis arba'in Imam Nawawi. Padahal banyak lagi di sana arba'in Imam Suyuti dan imam-imam yang lain. Tapi kerana kemasyhuran tadi. Baik, di dalam hadis tersebut ada satu hadis yang mana siapa dia yang berniat dengan melakukan amal maka baginya satu ganjaran. Dan bagi mereka yang mana meniat serta mengamalkan apa hak dia buat, apa yang dia niat, maka baginya 2 ganjaran. Sebaliknya, kalau seseorang yang mana buat satu maksiat, maka baginya 1 saja dosa. Dan mereka yang niat pada benda maksiat tetapi mereka meninggalkan, maka mendapat 1 pahala. Di sini mungkin kadang-kadang kita terkeliru. Macam mana orang niat kepada benda jahat tetapi dia tak buat, dapat pahala. Maka di sana kita kena faham niat yang macam mana. Niat yang jahat tiba-tiba kita tinggalkan kerana kita takut pada Allah Ta'ala, maka itu dikirakan 1 pahala. Kita niat nak buat, tetapi kita orang panggil palingkan niat kita kepada tak melakukan benda yang kita niatkan itu, kerana kita tahu benda tu benda tak elok, benda yang buruk, maka kita tinggalkan Allah Ta'ala, maka mendapat 1 gandaan pahala. Inilah besar niat tadi. Sebab itulah ikhlas ni dia terletak pada perbahasan niat kita lah. Kemudian niat pula saat ni boleh berbilai-bilai pada satu amal. Dan ada bagi yang yakni orang yang beramal, bagi tiap-tiap niat itu pahala, yakni mendapat pahala yang sempurna. Misal bagi amal daripada taat, bahawa niat ia seorang dengan baca Quran. Dia niat membaca Quran. Dia niat apa? Munajat akan Allah. Dia nak bercakap-cakap dengan Allah Ta'ala. Kerana Al-Quran inilah di antara cara untuk hamba mendampingkan diri kepada Allah Ta'ala, dan di antara cara untuk menguatkan iman. Seperti mana di awal kitab kita, musannif kita dah datangkan rahimahullah ta'ala, bahawasanya untuk menguatkan iman ada 3. Salah satunya dengan membaca Al-Quran dan hadis, ataupun mendengarkan Al-Quran dan hadis. Itu salah satu caranya. Yang kedua dengan kita berfikir, tafakkaru fi khalqi, kita berfikir dengan kejadian Allah. Dan yang ketiga kena mujahadah. Itu 3 cara untuk kita nak mengkuatkan takwa kita kepada Allah Ta'ala. Maksudnya kita kena ada usaha. Kena ada usaha. Seperti membaca ke Quran, niatnya munajat ke Allah Ta'ala, maka bahawasanya yang baca ia, yang tu orang lah, orang yang baca ia orang, munajat akan Tuhannya orang. Bila dia dok baca Quran, dia dok munajat dengan Allah. Seolah-olah dia dok bercakap-cakap dengan Allah Ta'ala lah. Allah Ta'ala dok perintah pun dalam itulah, Allah Ta'ala dok teguh pun dalam itulah, Allah Ta'ala mencerita pun dalam itu jugalah. Bagaimana keadaan umat-umat terdahulu, bagaimana keadaan akan datang, semua benda tu ada dah terkandung di dalam Al-Quran. Jadi ada seorang ulama tu, dia tahu bahawasanya semua perkara tu ada dalam Al-Quran. Jadi dia pun duk cari-cari macam mana dikatakan semua perkara tu ada terkandung dalam Al-Quran. Maka dia tertidur, bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menunjukkan dia pada satu ayat. Yang mana ayat tu memberi faham bahawasanya semua perkara tu ada terkandung di dalam Al-Quran. Maksudnya Al-Quran cerita belaka, tapi secara umum lah, secara umum tu ada tu semuanya. Tu orang yang mana dia mendalami, mentadabbur ke ayat-ayat Al-Quran, maka bahawasanya yang membaca ia orang tu munajat akan Tuhannya dan niat mengeluarkan ilmu daripadanya, daripada Quran,
mengeluarkan dengan makna menggali ilmu. Istikhrajul ulum, mengeluarkan orang panggil hukum hakam yang ada di dalam Al-Quran. Sebab itulah Al-Quran ni dia panggil tempat istinbat, tempat pengambilan hukum. Tempat pengambilan hukum dua lah, Al-Quran dan hadis. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sabda, in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita berpegang dengan dua perkara ni, Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan tadillu abada. Lan tadillu abada in tamassaktum bihima. Tak akan sesat selama-lamanya kalau kita berpegang pada dua ni. Tapi berpegang tu dengan cara yang dihurai oleh ulama, bukan dengan cara kita baca, kita faham sendiri, tidak. Itu akan menyebabkan kesalahfahaman kita terhadap Al-Quran. Kerana Al-Quran ni sastra dia, kalau bahasa kita sastra dia nya tinggi. Bukan seperti mana kita baca surat khabar, bukan kita baca gosip-gosip dalam Facebook kau, tidak. Bahasa-bahasa dalam Al-Quran ni bukan mudah untuk kita orang-orang biasa nak memahami. Maka kerana itulah kita kena belajar dan melihat kepada tafsiran alim ulama. Jadi banyak yang berlaku kesalahfahaman yang berlaku sekarang ialah bila kita membaca Al-Quran, mentafsirkan Al-Quran mengikut kefahaman kita. Itu rosak. Dan bahkan orang yang mengajar pun sama. Dia duk mengajar tafsir Al-Quran, dia hurai ikut kehendak dia, tanpa merujuk kepada mufassirin yang menghuraikan Al-Quran. Itu satu benda yang kita kata benda yang akan merosakkanlah niat yang baik, tetapi orang panggil diakhiri dengan benda yang tak baik. Man fassara al-Quran bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa dia yang mentafsirkan Al-Quran mengikut kefahaman dia, bi ra'yi, maka dia telah menempuhkan kedudukan dia di dalam api neraka. Jangan buat main-main. Jangan buat main-main dengan Al-Quran ni. Maka kerana itulah yang ilmu-ilmu yang kita duk belajar, sama ada nahwu ko, soroh ko, tauhid ko, fiqh ko, apa saja ilmu-ilmu fan yang keluar tu, mari terbit daripada Al-Quran dan hadis. Jangan kita anggap kata benda-benda ni tak betul, benda-benda ni tak ambil pada Nabi SAW, tak ambil daripada Allah Ta'ala. Itu orang yang tak faham dengan agama, begitulah. Baik. Dan niat mengeluarkan ilmu daripada Al-Quran. Jadi kita baca Al-Quran tadi nak munajat pada Allah, dan nak orang panggil nak menggali ke ilmu yang ada pada Al-Quran tadi. Jadi benda ni perlu kepada pengajian lah. Pengajian, dan memerlukan kepada kita lihat kepada pentafsiran daripada ahli ulama. Jangan pandai-pandai kita nak hura-hura sendiri. Jangan nak pandai-pandai. Maka bahawasanya Al-Quran tu galian ilmu, sumber bagi ilmu. Sumber bagi ilmu Al-Quran lah. Innal Qur'ana min ajlil ulum. Sesungguhnya Quran tu seagung-agung daripada ilmu. Baik. Galian ilmu dan niat ia seorang akan manfaat bagi yang menuntut dengar. Jadi tiga dah ni. Pada kita baca Quran, yang pertama kita nak apa saat ni? Munajat kepada Allah. Yang kedua kita nak galikan ilmu yang ada pada Al-Quran. Yang ketiganya nak niat akan manfaat kepada orang yang mendengar. Jadi mana-mana orang yang mendengar tu dia dapat manfaat dengan membaca, dengan kita bacakan Al-Quran bagi dia. Nabi SAW sendiri, walaupun wahyu Al-Quran ni turun diri kepada Nabi SAW,
Tapi tetap saja Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mendengar ke Al-Quran itu daripada sahabat-sahabat, ridwanullah alaihim ajmain. Jadi setengah sahabat pun memperdengar ke Al-Quran tadi. Jadi banyak ni, dengan satu amal kita membaca ke Quran tu, banyak sangat kita boleh niat. Sebab tu kita nak di antara orang yang bijak. Kalau kita tengok orang bijak di dalam usaha dunia ni, dia akan cari pekerjaan yang mana tak berat, tetapi orang panggil habuan yang berganda. Siapa dia tak kerja begitu? Kerjanya sikit, tak memberatkan, tetapi habuan dia tu banyak dapat. Bahkan kalau katalah orang ada buat seminar benda begitu, kita akan sanggup untuk membayarnya. Kenapa? Kerana kita nampak habuan yang bersegera kita akan dapat. Sebaliknya pada akhirat, kurang daripada kita ni nak memahami apakah perkara-perkara amal-amalan yang mana kalau kita saat ni tu buat sedikit tapi dapat gandaan yang banyak. Kita tak ingin tahu pun. Tak ingin tahu. Tu satu benda yang jauh kita dengan Allah Ta'ala, jauh dengan akhirat. Dah lah kita malas nak beramal. Saya lah malas dah nak beramal, maksiat pula banyak. Kemudian orang panggil amal-amal yang sedikit, yang gandaan dia besar tu pun kita tak ambil tahu. Inilah di antaranya, amal kita tu satu saja, tapi gandaan kita tak sama dengan orang buat amal sama dengan kita. Kenapa? Bezanya hanya pada niat. Bezanya hanya pada niat. Dia kalau kata kerja dunia, kita tak nampak benda begini. Kita buat kerja dunia dengan niat tu dapat pahala, dapat orang panggil gaji, bonus. Sahabat kita buat kerja sama dengan kita, kita pun sama buat dengan dia. Tetapi kita dapat gaji yang banyak, bonusnya banyak, sebab kita niat. Saya niat untuk syarikat ni akan maju, saya niat bos akan bertambah kaya. Umpama kita niat begitu, adakah tak bos akan melipat gandakan gaji kita? Jawabnya tidak. Sama je lah. Kerana bos sendiri pun tak tahu niat kita ni apa. Mungkin kalau dia benar-benar tahu dengan niat kita tu, mungkin dia akan gandakan gaji kita ataupun bagi ke bonus. Kerana usaha yang kita usahakan itu murni, kita kata. Tapi dia sendiri pun tak tahu niat kita ni apa. Hak sebut di mulut dia tahulah. Sebut di mulut. Jadi sebut di mulut ni, jumpa dengan orang yang pandai berkata-kata, semuanya manis. Tidak ada yang pahit, tidak ada yang tawar. Dan niat ia seorang akan manfaat bagi yang menuntut dengar akan bacaan dia tadi. Menuntut dengar, yakni akan dia akan baca Al-Quran. Dan yang mendengar, dan yang mendengar, atau pada kata menuntut dengar akan dia, dan yang mendengar, yakni akan sekalian yang mendengar. Jadi ada 3-4 niat kita pada bacaan Quran tadi. Kiaslah oleh kamu, yakni akan dia, kepada lainnya, lain daripada yang disebutkan oleh musannif tadi. Kiaslah sendiri. Jadi kita ni kena senara. Aku berada di masjid, umpama sekarang boleh pergi masjid dah. Jadi aku duduk masjid ni, niatnya nak solat berjemaah, niat iktikaf, nak baca Quran, niat pergi masjid tu nak bersedekah, niat nak silaturahim, niat. Kita senara ke. Jadi sebelum pada pergi masjid tu, kita niat ke apa hak semua kita senara ke tadi. Kita pergi masjid. Jadi kita pergi masjid dengan orang lain pergi masjid sama ke? Tak akan sama. Kerana perbezaan di niat. Kerana tu setengah daripada alim ulama, kata guru kami, sebelum daripada nak pergi ke masjid, duduk di hadapan tangga tu lama. Kenapa? Kerana nak membetulkan niat dan nak meniatkan benda-benda yang boleh kita niatkan. Setengah daripada ulama-ulama bila mereka bekerja dengan agama, dengan tujuan agama ni, walaupun rupaan dunia sekalipun, kalau kita niat kepada agama dapat pahala lah. Tengah naik kereta, minta driver saat ni balik semula. Jadi driver ni ingat kata tuan dia ni ada tertinggal barang.
Rupa-rupanya tuan dia saat ni tu nak membetulkan niat. Daripada turun tangga kepada tempat kerja tu nak membetulkan niat saja. Kerana tu sanggup orang panggil U-turn, balik semula. Kita keluar rumah pagi-pagi, balik petang, balik malam. Jadi di tangga kita nak turun tu kita niat, aku turun ni nak kerja, nak kepada keberkatan, nak kepada nafkah anak isteri, nak kepada redha Allah. Kita niat begitu. Ni di antara orang yang terpilih. Kalau kita boleh ubah kepada keadaan begitu, tu alamat kita orang terpilih. Maka kita syukur banyak-banyak pada Allah Ta'ala kerana memilih kita. Kiaslah kepada lain daripada demikian itu, daripada segala niat yang soleh, yang elok, dan misalnya misal bagi amal pada pekerjaan yang mubah, pekerjaan yang harus. Tadi membaca Quran itu perkara yang sunat dah. Ini perkara yang harus. Bahawa niat engkau dengan makan menjunjungkan perintah Tuhan engkau. Kita makan niatnya apa? Niat kerana nak ikut perintah Allah Ta'ala. Mana perintah Allah? Pada firman-Nya Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Artinya, hei mereka yang beriman, makan daripada yang elok barang yang memberi rezeki kami akan kamu. Jadi kita makan tadi tu niat di atas nak mengikut tuntutan Allah, supaya kita makan daripada benda-benda yang elok yang mana Allah Ta'ala rezekikan kepada kita. Wa kulu washrabu wa la tusrifu, makan dan minum jangan berlebih-lebihan. Jadi kita niat pada makan dan minum kita tu untuk mengikutkan arahan Allah Azza wa Jalla. Dan engkau niat dengan dia dengan makan lagi, akan berkuat atas taat akan Allah Ta'ala. Kita makan, orang lain pun makan, tapi kita makan, kita niat untuk nak boleh solat, untuk nak boleh mengaji. Sebab kalau kita lapar nak mengaji pun tak masuk, nak solat pun sama juga, tak khusyuk. Kita nak buat kerja, nak cari nafkah anak isteri pun tak mampu. Jadi kita makan tu kerana bagi nak mengkuatkan, bagi taat kepada Allah Ta'ala. Dan engkau niat akan mensebabkan pada mengeluarkan syukur daripada engkau bagi Tuhan engkau. Kenapa kita makan? Niatnya supaya bila kita makan saat ni tu, kita rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Ialah bila kita mendapat sesuatu nikmat, maka lahirlah pada diri kita ni syukur. Kalau kata iman kita ni hidup, bila iman kita ni hidup, maka kita mendapat sesuatu nikmat, dengan makannya, minumnya, maka kita pun mari rasa syukur. Alhamdulillah dapat makan, dapat minum. Jadi kita makan tu niat untuk nak menghasilkan syukur kepada Allah Ta'ala. Tengok, dapat pahala juga walaupun benda tu harus. Sama lah juga dengan pakaian. Pakaian pun benda harus. Niatnya apa? Nak tutupkan aurah. Niatnya apa? Niatnya nak ikut perintah Allah, perintah Rasul. Niatnya apa? Nak suruh Nabi kasih pada kita, dengan pakai sunnah, dengan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Niatnya apa lagi? Niatnya untuk melahirkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Jadi bila kita dapat pakai baju, rasa Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala yang mana memberikan aku pakaian. Ketika mana aku saat ni tu keluar, lahir dalam keadaan aku telanjang, ni lahir dalam keadaan kita, daripada perut ibu kita keadaan tidak berpakaian, Allah Ta'ala memberikan kita pakaian. Rasa syukur pada Allah Ta'ala. Begitulah orang-orang yang ambil lobo pada akhirat. Maksudnya kalau benda tahajud kita tak mampu. Maksudnya kalau benda ibadat-ibadat lain kita tak mampu. Ada saja benda-benda yang harus, yang bila kita niat dia menjadikan ibadat. Bahkan bukan dengan 1 pahala, 10 pahala, bahkan berganda-ganda dengan apa yang kita niat. Sekarang ni
persoalan yang timbul pada diri kitanya, kita ni adakah hendak menjadi orang yang nak menuntut keuntungan akhirat? Tu soalan timbul sekarang. Kalau kita tidak termasuk daripada orang yang nak menuntut kepada kelebihan akhirat, tak ada bahagialah kita. Kita dengar orang mengajar sebut apa pun, tak ada apa. Tengok kadang-kadang ni, bukan semua orang yang pergi masjid tadi tu, bila hidup masjid dengan kuliah maghrib apa semua, perhatian dia tidak sepenuhnya. Ada setengah memberi perhatian penuh, ada setengah kurang memberi perhatian, ada setengah menanti isyuk sahaja. Jadi pada waktu tu macam mana? Itulah boleh kita melihat kesungguhan orang pada nak menuntut mencari akhirat. Setengah orang menuntut mencari akhirat ni, kalau kata di masjid dia tidak ada pengajian, dia rela retah negeri, retah daerah untuk nak pergi mengaji pada tempat-tempat yang ada pengajian. Kita sekarang ni retah negeri untuk nak bercuti. Sekadar tu saja. Untuk nak pergi majlis-majlis ilmu ada ke tak? Sanggup tak kita retah negeri? Tak payah retah negeri je lah, retah daerah je dulu. Umpamanya. Sanggup ke tak kita ni? Itulah cermin keimanan kita ni setara mana. Kerana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, kulu min rizqi rabbikum washkurulah. Artinya makan oleh kamu daripada rezeki Tuhan kamu dan syukur olehmu baginya, bagi rezeki Tuhan tadi. Kamu makan, kemudian kamu syukur. Alhamdulillah. Sebab itulah orang yang sentiasa memandang akhirat ni, dia makan benda sedap, Allah, Alhamdulillah. Nikmat syurga ni besar lagi daripada ni. Kita kata ising, orang gini kita kata isingnya. Padahal kita hak isingnya, bukan orang tu. Kerana dia nampak kata dunia ni bukan barang tempat balasan sebenarnya. Sebab tu kata guru kami, Allah Ta'ala memberikan kita rasa sedap. Itu bayangnya supaya kita dapat bayangkan dengan syurga ni lebih daripada tu lagi. Bahkan syurga ni tidak terbayang nikmat dia. Cuma bagi rasa, Tuhan bagi rasa dulu. Sedap, sejuknya, selesanya. Begitu juga dengan sakit. Kata guru kami, Allah Ta'ala bagi ke kita di atas muka dunia ni dengan rasa sakit, supaya kita ni bagi mikir dengan neraka. Tapi kita sakit, kita tak mikir neraka. Kita sakit, kita mikir, sudahlah aku kena pergi hospital dah lah, kena kuarantin dah lah aku, tak boleh nak pergi jalan dah lah aku. Sakit, doktor sakit, ubat. Kita tak terbayarkan dengan benda-benda tu. Sebab tu setengah ulama sebut, bila kata kita sakit, jangan terus kita terkait dengan doktor, terus terkait dengan ubat. Bahkan kita ambil lah sedikit masa kita untuk fikir banyak mana dosa kita. Allah Ta'ala nak hakiskan dosa-dosa kita ni dengan sakit. Semua orang tak sering dengan sakit, kecuali orang yang benar-benar mengenal Allah. Sakit dia orang panggil sihat tu sama bagi mereka. Kita lain, sakit lain, sihat lain. Tapi biarlah kita sakit tadi tu, kita orang panggil ambil masa untuk kita tafakur, kita berfikir sejenak, bagaimanalah aku ni, dengan dosa-dosa aku hak dak buat pada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala perintahkan kita dengan makan oleh kamu daripada rezeki Tuhan. Tu Allah Ta'ala nak suruh kita ingat, mari daripada Tuhan. Boleh masuk mulut kita ni pun hak Allah Ta'ala. Sebab tu guru kami dia cerita, ada satu tika tu dia pergi ziarah seorang datuk, orang kaya lah, orang kaya. Jadi kata guru kami ni, di atas meja tu banyak makanan. Ada banyak makanan. Nak berapa ada belaka. Keknya, ayahnya ada semua ada. Tapi datuk ni suruh ustaz, tok guru selekai makan semua benda hak ada dalam meja ni. Lepas tu hak datuk ni sendiri makan apa? Makan nasi dengan air bubur sajalah kita kata.
Jadi tanya Tok Guru ni, Datuk sendiri bapa makan tu saja, banyak lauk atas ni, bapa tak makan? Oh, dia kata saya tak boleh nak makan. Doktor nasihat jangan makan. Kalau saya makan tambah sakit saya. Tengok. Tu Allah Ta'ala tegah ke dia daripada rezeki saat ni. Allah Ta'ala tegah ke dia daripada mendapat nikmat makan tadi. Apa? Dia tegur saat itu sama ada Allah Ta'ala nak beri kesedaran dengan dosa, ataupun Allah Ta'ala nak mengangkat ke darjat dia dengan menarik ke nikmat. Itulah. Jangan rasa kita ni duit banyak maka segala-galanya. Tidak. Kalau tak ada kesihatan, tak boleh nak makan, dia begitu begini, tak ada nilainya juga. Orang kampung duit tak ada banyak, tapi makan menambah sokmo 2-3 pinggir. Lauknya apa? Ikan keringnya. Kita ni lauk dinosaur dah. Dinosaur dah makannya. Tapi itulah. Baik. Hak tu berlaku. Jadi Allah Ta'ala bagi sedekah kita, kulu min rizqi rabbikum washkurulah. Ada syukur oleh kamu baginya, Tuhan yang memberi rezeki tadi. Tu rezeki bak makan, bak jasa apa semua ni, rezeki hak rohani ni besar lagi. Kita sedar tak sedar. Itulah saya sendiri alhamdulillah lah di antara nikmat Allah Ta'ala. Dan kita duk mikir gak, kita rasa Allah terima kasih banyak ya Allah. Orang lain ni kadang-kadang tak sempat bining, tak sempat ada anak, tak boleh dah nak mengaji. Tak boleh dah nak mengaji. Tambah-tambah lagi kalau ada isteri, ada anak, mana nak cari nafkah dan sebagainya. Saya alhamdulillah Allah Ta'ala bagi. Kita dapat lagi nak baca kitab, nak belajar kitab, nak dampingi ahli ulama. Duduk di kawasan-kawasan pondok. Kita bukan orang baik, kita nak mendampingi orang baik saja. Sebab itulah bila kita tengok orang-orang tua, orang-orang tua ni ada satu di pondok tu, dia ada rumah dekat dengan pondok dah. Rumah kalau kita kata kalau jual tu mungkin 100,000 mungkin lah dengan tanah-tanah. Jadi saya dapat cerita lah. Dia jual rumah dan tanah dia. Kemudian dia buat bangunan di pondok. Masya Allah kata mokcik ni. Dia buat bangunan di pondok. Adalah bangunan untuk pelajar. Dia bangunan hak dia sendiri, bilik lah, bilik sepit saja, moga dia seorang diri bilik sepit saja. Sekadar Allah, sekadar nak tunggu mati je. Sekadar nak tunggu mati. Jadi nikmat Allah Ta'ala lah bagi pada dia. Dia dapat wakaf bangunan, dia sendiri dapat duduk situ, dapat jaga jemaah. Kalau ada orang baca-baca kitab, dia dapat dengar kitab juga di akhir-akhir hidup dia. Di akhir-akhir hidup. Jadi benda ni bukan semua orang Allah Ta'ala bagi. Setengahnya duduk tempat-tempat elok dah Allah Ta'ala tarik nikmat saat ni, dia letak jauh-jauh. Bahkan Allah Ta'ala letak tempat maksiat pun ada. Allah waliyazubillah. Sebab itulah di antara cita-cita saya sendirilah ni. Tu duk usaha lah ni sekarang ni, insya-Allah lah. Kulu min rizqi rabbikum, makanlah hak Tuhan memberi ni, dia syukur baginya. Maka kias olehmu atas dua misal ini akan barang yang lain daripada kedua, daripada segala taat. Kamu makan saat ni, kamu niatlah dengan kamu berpakaian, dengan kamu naik kenderaan, dengan kamu duduk berumah tangga, niat perbanyakkan niat kamu. Saya masa mula-mula kahwin dulu, saya kat isteri saya nak 12 orang anak, 12 orang anak 12 orang anak mula-mula kahwin, 12 orang anak. Tujuan apa? Tiap-tiap negeri biar ada seorang anak buka pondok. Angin-angin. Dapat 2-3 orang anak ni pun rasa susah. Nak jaga anak-anak ni bukan barang mudah.
Nak mari 4 orang pula ni. Dengan iman kita tak kuat kan, jadi kadang-kadang kita mikir dengan rezeki. Kadang-kadang benda tu ni. Banyaklah benda-benda kita mari. Tapi alhamdulillah lah, Allah Ta'ala buat mula-mula tu niat benda begitu. Tak. Oh sedap ni. Cuba kita bayar zuriat kita ni ada setiap negeri tu duduk buka majlis agama. Buka madrasah. Cuba bayar-bayar ke benda-benda gini. Tapi ialah kadang-kadang orang kita ni dia tak berbangga sangat dengan pengajian agama. Dia bangga dengan anak dia rumah banglo besar, kereta besar, gaji besar. Dia tak fikir kau kadang-kadang ni, dia tak fikir kau akhirat dia esok. Ialah kalau anak-anak tak ada agama, maksudnya kalau rumah besar, kereta besar, tak ada masalah benda tu. Dengan hak tidak ada agama, dia tak fikir kau esok macam mana dia nak bergagah, dia nak kuat. Amalan dia sendiri pun tak kuat dah. Umpama kita kata anak-anak duk sibuk dengan kerjaan dia masing-masing. Inilah kalau kita daripada muda, kalau kita boleh nak mikir dengan akhirat, kemudian Tuhan kekal ke nikmat ni, satu pemberian besar yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Kalau waktu tua saja pun Allah Ta'ala bagi dah, kita mikir dengan akhirat ni pun sudah cukup dah bagi kita. Dunia seisi dunia tadi. Tapi kadang-kadang bila kita lihat orang-orang ni dalam Facebook ko, Instagram ko, masing-masing ada lah duk cerita tentang nikmat ni. Ada orang kaya begini. Jadi perasaan kita tu akan mari terdetik juga, uish, aku nak kaya macam dia jugalah. Ni. Jadi bila kita cinta pada dunia saat ni, dia akhirat tu akan berkurang. Tentu akan berkurang. Ia tak akan dok berhimpun pada seorang, pada hati seorang hamba Tuhan ni dengan dua perkara dak, ia tak akan berhimpun. Tuhan letak ke hati kita ni dengan satu perkara saja boleh masuk dalam hati kita ni. Kalau kita mari terdetik dengan dunia, dia akhirat tu haki. Sebab itulah ni dalam Facebook ko, Instagram ko, mana-manalah nama sosial sekarang hak kita ada ni, kita perbanyakkan dengan orang-orang yang boleh mengingatkan kita dengan akhirat, mengkuat kita dengan akhirat. Kalau orang asyik daripada pagi sampai ke malam, esok pula sampai ke malam, nak cerita tentang dunia saja, kita kata apa manfaat kita dapat bersahabat tadi? Tak. Bahkan menambahkan kita pada cinta pada dunia, umpamanya tu lebih berbahaya, lebih parah. Tu orang hak tak kosek orang tu, orang hak tak ada nak kacau orang apa-apa. Apatah lagi kalau orang ni dalam Facebook dia ke dalam Instagram ke apa laman sosial ni duk balah ya kerjaan. Agama dengan cara agama, politik dengan cara politik, gapo NGO ko dengan cara NGO ko. Ikutlah macam-macam lah, individu dengan individu kau cara balah saja ni. Jadi maksud katanya lagilah jauh kita saat ni. Sebab tu kalau kita saat ni tu mari mikir dengan benda-benda tak molek, kita jauhkanlah. Maka kias olehmu atas dua misal ini akan barang yang lain daripada kedua, daripada segala taat dan yang mubah, dan menuntut banyak olehmu daripada niat yang baik sekuasa engkau. Perbanyakkan. Jadi kita nak memperbanyakkan amal tu kurang dah. Jadi tak ada cara lain lah kita memperbanyakkan niat dalam amal kita yang sedikit. Amal kita yang sedikit tu kita perbanyakkan niat supaya mudah-mudahan amal kita yang sedikit ni dapat jugalah ni duduk dekat-dekat dengan orang yang amal banyak, walaupun tak dapat nak menandingi dan nak bersama dengan orang yang amal banyak, supaya tidak kita duduk bawah-bawah dia sikit, tak apa dah. Kita amal sikit, dah learning, pahal-pahal lah. Dengan pelbagai benda hok menyekatkan kita daripada ibadat ni, banyak cara sangat. Nak lawan bukan mudah. Bukan ring kita lah ni. Bukan ring kita dia panggil. Orang hok betul dapatnya, orang hok mana jiwanya ar-rijal, ar-rijal. Kemudian bahawa niat itu diitlaq akan dia akan niat. Diitlaqkan, dipakaikan akan dia akan niat tu.
dan dikehendakkan dengan dia dengan niat akan salah suatu daripada dua makna. Baik, ia nak urah pula masalah niat saat itu. Digunakan pengertian niat itu di atas dua makna. Mana? Pertamanya daripada dua makna pada niat itu, bahawa seniat itu ibarat daripada gharad, yakni tujuan. Bahawa seniat itu ibarat daripada gharad, yakni tujuan engkau yang menanggung, menanggung, yakni yang mendorong akan dikau atas azam ni kehendak. Jadi niat ni bagai hok mana mendorong kita kepada azam ni tinggi lagi lah, kepada kehendak bagi nak melakukan sesuatu perkara dan beramal. Niatlah mendorong kepada azam. Azam ni cita-cita yang putus lah. Kita kata cita-cita yang putus. Hok masalah masalah al-qatil wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dan orang yang dibunuh dalam neraka kedua-dua. Jadi sahabat ni pelik. Sahabat Nabi SAW pelik bagi orang yang dibunuh. Adapun orang yang bunuh tu kita fahamlah kenapa dalam neraka, kerana dia membunuh. Adapun yang dibunuh, kenapa dia kena neraka? Kerana dia tu bercita-cita yang putus di atas nak membunuh rakan dia tadi. Maksudnya kalau orang tak bunuh dia, dialah yang akan bunuh orang tadi. Nampak? Niat itu ibarat daripada gharad engkau, tujuan engkau yang menanggung akan dikau atas azam engkau kehendak dan beramal. Dan kata dan kata, yakni dengan berkata-kata. Niat ni lah. Jadi kita nak berazam, nak beramal dan nak berkata-kata. Dan adalah niat dengan ini pengertian yang pertama ni. Satu benda yang mendorong ni, daripada gharad engkau tadi, tujuan kita saat ni. Dan adalah niat dengan ini iktibar, ini yang dikira-kirakan pada ghalibnya niat. Pada kebiasaannya niat, hak ni lah. Niat dengan makna gharad, iaitu tujuan yang mana benda tu akan mendorong kepada sesuatu perkara yang kita buat. Niat lah. Sebab itulah agama teguh kita daripada benda-benda yang tak molek ni. Niat pada benda tak molek, kenapa? Kerana dia lah mendorong kita pada benda yang tak molek, pada melakukan benda yang tak molek. Iktibar pada ghalibnya niat lebih baik daripada amal. Ni. Jadi dengan iktibar, dengan kiraan ni lah yang dikatakan niat tu lebih baik daripada amal. An-niyatu khairum min amalih. Niyatul mu'min khairum min amalih. Niat seorang yang beriman tu lebih baik daripada amalnya. Inilah niat yang mana atas dasar gharad, tujuannya dia lah akan mendorong bagi benda-benda baik. Jika ada ia niat yang baik, tobok jawi jadi tak jelas. Ni postek. Jika ada ia niat yang baik, jadi maksud kata, jika kalau kita niat tu niat baik, inilah yang dimaksud ke niat mukmin itu lebih baik daripada amal dan lebih jahat daripada nyonya amal. Jika ada ia niat itu yang jahat. Jadi kalau niat kita niat jahat, maka niat yang beginilah, niat yang pada makna yang pertama gharad, tujuan yang mendorong kita nak buat apa yang kita niat, maka niat beginilah lebih teruk daripada amal kejahatan. Ni. Tu kita boleh faham tu. Jadi kalau niat baik yang mendorong kepada kebaikan, maka niat ni lebih besar daripada perbuatan tadi, perbuatan amal kebaikan. Sebaliknya kalau niat yang jahat, yang mana yang mendorong kepada kejahatan, maka niat ni lebih jahat daripada perbuatan jahat tadi. Gitu.
lebih jahat daripadanya amal. Mana? Jika ada ia niat tu yang jahat. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni ada ni. Niyatul mu'min khairum min amali. Ingatlah satu hadis ni. Niyatul mu'min khairum min amali. Artinya bermula niat orang yang mukmin itu, orang yang beriman itu lebih baik daripada amalnya amal orang mukmin. Jadi bila kita beramal, amal saat ni mari daripada mana? Mari daripada niat kita. Jadi seelok-eloknya kita niatkanlah dengan sebanyak-banyaknya. Supaya hadis tadilah hak saya sebutkan tadi. Kita niat tu pun dah dapat dah pahala. Contoh kita niat nak bangun tahajud tapi tak mampu nak bangun tahajud lagi, maka dapat dah ganjaran bagi kita. Apatah lagi kalau kita mampu nak bangun tahajud, maka dapat dua. Diri niat dan diri aman. Ni awal-awal lagi, bukan niat tak saya tahajud, tak saya nak bangun subuh. Kita niat tak saya nak bangun subuh. Tu masya-Allah lah. Ni dipanggil niat jahat dah ni. Niat jahat ni lebih teruk daripada amal jahat tu. Mana amal jahatnya? Meninggalkan solat subuh tadi. Tak boleh kita nak niat nak tinggalkan subuh, nak tidur. Ni nak tinggalkan sunat tu pun kurang molek dah. Bahkan kita kena cita-cita pada nak buat benda sunat. Maka tili olehmu, hei mereka menutup pada akhirat. Kita nak tutup akhirat ke tak ni? Mudah-mudahan kita termasuk daripada orang nak menutup akhirat. Maka tili olehmu betapa maka tili olehmu betapa mantu ia Nabi SAW akhir orang yang mukmin dengan sebutan betapa menentu ia Nabi SAW akhir orang yang mukmin tu dengan sebutan menentu. Ada nun satu lagi tu dalam sawak ni. Menentukan ia Nabi SAW akhir orang yang mukmin tu dengan sebutan. Dan makna yang kedua, bahawa niat itu ibarat satu cakapan daripada kosak engkau akan perbuat suatu. Kita kosak cita-cita dan azam engkau atasnya atas suatu. Dan ini niat tidak ada ia niat melainkan lebih baik daripada aman. Sama jugalah ni. Maka ini niat ni tiada ada ia niat melainkan lebih baik daripada aman. Niatul mukmin ablagu min amalih. Niat orang mukmin ni terlebih daripada amalia. Dan tetapi tidak sunyi manusia pada ketika azamnya manusia atas perbuat akan suatu daripada salah suatu daripada tiga kelakuan. Panjang pula tu bicara area tu. InsyaAllah kita akan sambung pula lah pada esok hari. Pada katanya yang kedua, bahawa niat itu ibarat daripada kosak engkau akan perbuat suatu. Silah. Tak banyak hari ni semoga. Apalah. InsyaAllah esok kita cuba habiskan bab ni, fasal ikhlas, masuk pada fasal fi muraqabah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa
سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك المخلصين واجعلنا من أولئك الصالحين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربينا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله تقبل الله.